الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan supaya menghadapi hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mendengar soalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Yang bermaksud, adakah kamu ingat, wahai manusia, kami jadikan kamu begitu sahaja, padahal kamu tidak dipanggil balik untuk bertemu dengan kami. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Bukan sekadar untuk hidup, makan, minum, tidur dan bangun, menunggu mati. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu amanah menjadi manusia dengan sifat-sifat mereka. Amanah yang tidak boleh dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan, menunjukkan satu perkara yang dinamakan amanah, iaitulah melaksanakan syariat Allah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang. Tiba-tiba makhluk yang besar itu enggan, tidak mahu mengambilnya. Mereka takut dan gerun, namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia di atas muka bumi dengan sifat kejadian yang ada pada mereka, berbeza dengan makhluk malaikat, berbeza dengan makhluk jin, berbeza dengan makhluk binatang, berbeza dengan kayu dan batu. Malaikat hanyalah bersifat rohani, tidak ada jasad. Walaupun mereka taat kepada Allah. Binatang pun ada jasad, ada nyawa, tetapi tidak ada akal fikiran. Pohon kayu, batu dan sebagainya boleh hidup, tetapi tidak boleh bergerak ke sana kemari. Yang boleh bergerak ke sana kemari, diberi akal fikiran, boleh bekerja, boleh mengurus perkara yang lain, ialah manusia. Maka manusialah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas di atas muka bumi. Sebab langit bumi tidak bersedia menjalankan tugas itu. Apabila mereka mendengar Allah mengatakan
Sekiranya kamu menunaikan amanah itu dengan baik, kamu masuk syurga. Sekiranya kamu tidak menunaikannya dengan baik, kamu dihumban ke dalam neraka. Mereka semua takut dan gerung. Walaupun bentuk mereka besar dan gagah, tetapi manusialah yang boleh memikulnya, manusia yang dikurniakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tiap-tiap nabi yang diutuskan itu dikurniakan kitab, petunjuk daripada Allah, mengajar bagaimana menjalankan kewajipan di atas muka bumi ini. Kitab yang berakhir dengan Al-Quranul Karim, kitab yang betul dan benar, yang wajib kita ikut. Kerana Quran adalah daripada Allah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam ini. Tidak ada siapa yang tahu apakah jalan yang betul, yang baik bagi seluruh alam, malaikat Tuhan yang menjadikan alam. Di sinilah hikmat mengapa kita orang-orang Islam diajar supaya berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, setelah kita menyebut nama Allah, Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang paling mulia bagi Allah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita meminta dengan cara merendah diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan Engkau sahajalah kami sembah, wahai Tuhan. Akan Engkau sahajalah kami minta tolong. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. As-siratal mustaqim, jalan yang betul. Di mana doa ini dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Sama ada sembahyang fardu yang wajib ataupun sembahyang sunat. Termasuklah sembahyang jenazah, sembahyang yang tidak ada rukuk dan sujud, surah Fatihah tetap dibaca. Kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah pada kami jalan yang betul. Walaupun kita sembahyang seorang, bukan berjamaah, berdoa dengan jamaah juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Menunjukkan bahawa jalan yang betul ini sangat mencabar. Banyak ujiannya. Di sinilah maka Rasulullah SAW memberi peringatan dalam satu hadis. Ketika Nabi SAW dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya dengan memegang sebatang kayu, lalu baginda Rasulullah SAW menggaris di atas tanah garis yang betul, dan menggaris di cabang-cabangnya garis yang banyak, dan membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berpura-peranda, akan berselerok sesat dari jalan yang betul itu. Begitulah Allah berpesan kepada kamu supaya kamu mengambil peringatan dan supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menjelaskan, ketahuilah kamu, jalan yang betul ini satu saja, iaitu jalan Islam. Ini jalan yang lurus, jalan Islam. Jalan yang aku bawa ini, tak ada jalan lain. Adapun cabang-cabang yang banyak ini adalah jalan-jalan yang menyeleweng daripada Islam. Tiap-tiap kepada jalan itu ada syaitan yang menunggu, mengajak manusia supaya menyeleweng daripada jalan yang betul. Maka adalah menjadi satu hikmat yang besar. Setelah kita membaca surah Fatihah, kita membaca surah Al-Baqarah. Permulaan Al-Baqarah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, kitab Quran yang dibaca seluruhnya, 30 juzuk ini, adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekiranya kita nak dapat petunjuk, mestilah mengikut apa yang ditunjuk oleh Al-Quran. Al-Quran menunjukkan segala-galanya. Al-Quran telah dibaca oleh Nabi SAW dan menjelaskan, mengajar kita untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan-Tuhan yang lain yang dilantik adalah sesat dan karut belaka. Seterusnya mengajar kita bagaimana beribadat kepada Allah. Beribadat yang betul, sembahyang, puasa, zakat, haji, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersumpah dan lain-lain. Quran mengajar kita.
Dan mengajar bagaimana makan minum. Ada makan minum halal dan haram. Quran menunjukkan. Mengajar pakaian, wajib menutup aurat. Quran menunjukkan. Mengajar bagaimana berkeluarga, bernikah kahwin, wajib memberi nafkah kepada anak isteri. Quran menunjukkan. Sekiranya berlaku pertelingkahan rumah tangga, bercerai, Quran mengajar ada bercerai. Mengajar bagaimana bermuamalat, berjual beli, berniaga, bercocok tanam. Dan mengajar bagaimana mentarbiyah dan memerintah negara. Quran menunjukkan perlembagaan, menunjukkan undang-undang jenayah, undang-undang keselamatan, undang-undang perang, undang-undang damai, undang-undang dalam negara dan undang-undang antarabangsa. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah dia jalan yang betul yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kita merasai bagaimana dunia pada hari ini dilanda oleh keburukan, kemusnahan, kejahatan, banyaknya maksiat, banyaknya kemalangan, banyaknya jenayah, banyaknya keruntuhan, perangai-perangai manusia, kerosakan cuaca, panah yang tidak menentu, alam sekitar yang tidak teratur. Puncanya tidak lain dan tidak bukan kerana kita lari daripada Quran yang ditunjuk oleh Allah SWT kepada kita semua. Allah Ta'ala berfirman, memberi amaran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi ya'malu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan yang nyata berlaku di darat, berlaku di laut dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka sedar balik pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya marilah kita mengingatkan diri dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Maksudnya, dan sekiranya kamu ragu, kamu syak, kamu tak percaya terhadap kitab, yakni Quran, yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya, reka satu surah sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu, sama ada penolong-penolong itu Tuhan-Tuhan yang kamu puja selain daripada Allah, ataupun pemimpin-pemimpin, raja-raja kamu yang kamu lantik, yang kamu anggap bijak sangat. Panggillah segala ahli-ahli ilmu kamu, semuanya panggil mereka. Sila buat satu surah seperti Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya sampai bila-bila, maka takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan neraka itu manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang yang melawan. Melawan apa? Melawan Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين أجمعين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan janganlah kamu mati
melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, melihat kepercayaan kita, melihat pegangan kita, melihat amalan kita, melihat perangai kita sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada memberi manfaat, tidak ada memberi guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apabila seseorang itu mati, meninggal dunia, putuslah hubungannya dengan segala keluarganya, putuslah hubungannya dengan hartanya. Harta dan keluarga, sahabat andai, tidak boleh bersama dengannya lagi. Yang bersama dengannya ialah iman dan amal yang saleh. Marilah kita berpegang teguh dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah hadisku. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang ada, yang direka-reka, yang tidak ada kena-mengena dengan Quran, tak ada kena-mengena dengan petunjuk Nabi SAW, kerana perkara yang bercanggah dengan petunjuk Allah dan Rasulnya itu membawa celaka di dunia dan neraka pada hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah SAW yang berada di alam barzakh, bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهل أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من كادنا، يا عالم الغيب والشهادة، يا علام الغيوب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.